Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu kembali kita dalam sesi PDPR kali yang kedua bagi tajuk 1.2 mikroorganisma berfaedah. Yang pertama, aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan harian. Mikroorganisma berfaedah digunakan dalam 3 bidang. Yang pertama, perindustrian. Yang kedua, pertanian. Yang ketiga, perubatan. Dalam bidang perindustrian, mikroorganisma digunakan dalam pembuatan minuman, barangan kulit dan juga makanan. Manakala dalam bidang pertanian, mikroorganisma terlibat dalam pencernaan haiwan, terutama sekali haiwan herbivore. Bila saya sebut haiwan herbivore, apa yang awak faham tentang haiwan herbivore? Siapa boleh jawab? Angkat tangan. Wah, ramai ni yang boleh jawab. Okey, apa dia haiwan herbivore? Betul, haiwan herbivore ialah haiwan yang mengambil rumput ataupun tumbuh-tumbuhan sebagai makanannya. Okey, bagus, tahniah. Okey, dan mikroorganisma juga digunakan untuk mengekalkan kesuburan tanah. Contohnya bakteria penetratan. Okay, bagi bidang yang ketiga, perubatan, mikroorganisma digunakan dalam pembuatan hormon. Contoh, hormon insulin. Okay, siapa boleh ingat apa dia hormon insulin? Apa guna hormon insulin? Ada tak? Tak ingat? Atau buat-buat tak ingat? Okay, tak apa. Hormon insulin ni ialah hormon untuk mengurangkan ataupun menurunkan kadar glukosa dalam darah kita. Kalau bagi individu yang normal, insulin ini dihasilkan oleh badan kita. Tapi bagi pesakit kencing manis, insulin ini tidak dihasilkan. Jadi pesakit kencing manis perlu mendapat hormon insulin secara suntikan. Okay, yang kedua, mikroorganisma juga digunakan untuk membuat antibiotik, contohnya penicillin dan juga vaksin. Seterusnya, mikroorganisma berpotensi dalam bidang bioteknologi ataupun bioteknologi dan juga kelestarian alam. Yang pertama, perkembangan dan kemajuan dalam bioteknologi, terutamanya bioteknologi hijau, telah menjanakan dan menjayakan idea potensi penggunaan mikroorganisma untuk merawat sisa kumbahan dan juga menghasilkan ekoenzim melalui penapaian sisa pertanian. Okey, apa dia ekoenzim? Ekoenzim ialah hasil semula jadi daripada sisa pertanian seperti buah-buahan atau sayur-sayuran yang diolah melalui proses penapaian. Okey, bila sebut ekoenzim ni, mungkin awak tak tahu, tapi bila saya sebut sisa pertanian seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, mungkin awak tahu sebab di sekolah kita melalui kelab kita semula, kita telah jalankan benda ni. Kita telah jalankan proses ni oleh tim baja kompos. Ingat tak? Kan? Jadi itu sebenarnya salah satu cara kita menghasilkan ekoenzim. Okay, kemudian mikroorganisma berpotensi digunakan dalam pembuatan larutan pembersih ekoenzim. Jadi ekoenzim yang kita hasilkan ini boleh digunakan sebagai larutan pembersih. Yang kedua, mikroorganisma juga seperti bakteria Lactobacillus species, serum dia digunakan untuk merawat air enak cemar dalam sistem saliran. Perbezaan. Yang ketiga, perbezaan antara larutan pembersih ekoenzim dengan bahan pencuci kimia. Yang pertama, perbezaan yang pertama, larutan pembersih ekoenzim dihasilkan melalui proses penapaian sistem pertanian, manakala bahan pencuci kimia dihasilkan dengan menggunakan bahan kimia. Yang kedua, enzim dalam ekoenzim menguraikan lemak dan gris kepada molekul yang lebih kecil, manakala surfaktan dalam bahan pencuci kimia mengimulsikan lemak dan gris kepada buih. Yang ketiga, larutan pembersih ekoenzim tidak perlu disental kerana lemak dan gris mudah ditanggalkan. Manakala bagi bahan pencuci kimia, pakaian atau baju kita perlu disental dengan
kuat. Yang keempat, molekul kecil yang dihasilkan tidak menyumbatkan saliran, manakala bahan pencuci kimia buih yang dihasilkan akan menyumbatkan saliran. Oleh kerana kita menggunakan ekoenzim yang dihasilkan dari sisa buah-buahan dan sayur-sayuran, maka kos penghasilannya adalah rendah berbanding dengan bahan pencuci kimia di mana kos penghasilannya yang lebih tinggi. Larutan pembersih ekoenzim menghasilkan sisa yang kurang, manakala bahan pencuci kimia pula menghasilkan sisa yang lebih banyak. Dan sudah semestinya bila kita menggunakan sisa sayuran, sisa buah-buahan, maka larutan pembersih ekoenzim ini lebih mesra alam. Maksudnya tidak mencemarkan alam sekitar. Berbanding dengan bahan pencuci kimia yang menggunakan bahan kimia, maka ia boleh mencemarkan alam sekitar. Yang keempat, kegunaan serum bakteria Lactobacillus species. Yang pertama, boleh menyingkirkan bau busuk. Yang kedua, membantu pencernaan haiwan ternakan. Yang ketiga, membuat kompos. Yang keempat, memajukan industri perikanan. Yang kelima, menghasilkan enzim. Dan yang keenam, merawat sisa kumbahan. Baiklah, seperti biasa, sebaik sahaja tamat subtopik, maka anda akan dikendaki menjawab praktis formatif. Okey, untuk kali ini, sila jawab praktis formatif 1.2, muka surat 32 buku teks. Salin dan jawab semua soalan dan jawapan kita akan bincangkan dalam pertemuan kita yang akan datang. Terima kasih dan jumpa lagi.